Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan inayahnya dapat sama-sama hari ini kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai hamba Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik bagi kita, kekuatan bagi kita untuk kita menjunjung perintahnya insya-Allah dalam kehidupan kita insya-Allah. Hari ini kita sambung tazkirah kita, tazkirah asal kita, bersambung daripada tazkirah saya sebelum ini. Ia berkaitan dengan gangguan syaitan dalam kehidupan manusia. Saya baca teks daripada kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga kita akan dapat manfaat daripada hadis yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warawayna fi sahihi Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa sami'nahu yaqulu a'udzu billahi minka thumma qala al'anuka bi la'natillah salasan wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu shay'an. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورويناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فاستأخر 3 مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به ولدان أهل المدينة. Yang artinya kami meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sekali peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk solat, lalu kami mendengar baginda membaca A'udzu billahi minka, yang bermaksud aku berlindung diri dengan Allah daripadamu. Kemudian beliau berkata lagi Al'anuka bila'natillah, yang bermaksud aku melaknati kamu dengan laknat Allah ke atasmu. Dibacanya sampai 3 kali. Kemudian baginda menghulurkan tangannya kepada sesuatu seolah-olah baginda mengambil sesuatu. Apabila baginda selesai daripada solatnya, kami pun berkata kepadanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Tuhan mengucapkan sesuatu dalam solatmu yang belum pernah sebelumnya kami dengar Tuhan mengatakannya seperti itu. Kemudian kami lihat Tuhan telah menghulurkan tanganmu. Baginda lalu menjawab, sesungguhnya musuh Allah Iblis telah mendatangiku membawa obor api, hendak mencucurkannya ke wajahku. Lalu aku mengucapkan na'udzubillahi minka sebanyak 3 kali. Kemudian aku ikutkan pula dengan mengucapkan al-anuka bila'natillah at-tamah sebanyak 3 kali lagi. Lalu dia tersungkur. Aku pun cuba hendak menangkapnya. Maka demi Allah, kalaulah tidak kerana adanya doa saudaraku Nabi Sulaiman, tentulah ia sudah terikat di sini untuk dibermain-mainkan anak-anak penduduk Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, daripada hadis yang saya dengarkan tadi, ataupun saya bacakan tadi, berkenaan dengan kisah Nabi SAW nak solat, kemudian sahabat yang berada dengan Nabi melihat sesuatu yang sebelum ini para sahabat tidak pernah melihat demikian. Setelah ditanya, maka Nabi SAW beritahu bahawasanya Iblis itu datang untuk mengganggu baginda dalam solat. Sehingga akhirnya antara pelajaran yang kita boleh, ataupun faedah yang kita boleh mengambil daripada kisah yang saya bacakan tadi, ialah bagaimana Nabi SAW, pertama sekali, bagaimana syaitan itu memang dia nak ganggu umat manusia. Antara misi syaitan di muka bumi ini adalah untuk mengganggu anak Adam. Rasulullah, Nabi Muhammad juga mereka nak ganggu, tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
seolah-olah mengajar kepada kita bagaimana nak menghadapi dengan gangguan syaitan tersebut. Itu bagaimana? Apa yang Nabi lakukan dalam kisah tersebut? Nabi meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan syaitan tersebut. Nabi baca, A'udzu billahi minka. Yang bermaksud, aku berlindung dengan Allah daripada kamu, daripada gangguan kamu. Kemudian, Al-anuka bila'natillah at-tamah. Nabi baca, aku melaknat kamu dengan laknat Allah yang sempurna. Apa laknat Allah kepada iblis, syaitan, iaitu Allah melaknat mereka sehingga ke hari kiamat. Maka kita sebagai banduan kita kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, kita, kalau diri kita diganggu oleh syaitan, hendaklah kita cepat-cepat berta'awuz, memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan syaitan ini, para jemaah sekalian, dia akan mengganggu setiap dalam kehidupan kita, dia akan mengganggu. Lebih-lebih lagi solat. Ada orang fikir bila kita solat, syaitan tak akan ganggu. Bahkan dalam solatlah syaitan akan ganggu. Kita biasa dengar bila azan dilaungkan, syaitan akan lari. Selepas habis azan, syaitan akan datang kembali. Lepas habis azan je, dan juga setelah qomat, habis qomat, dalam solat tu syaitan datang kembali untuk gangguan anak Adam. Antara gangguan anak Adam supaya dalam solat, antaranya sama ada solatnya tak ada khusyuk, sama ada dia lupa rakaat, sama ada dia buat tergesa-gesa, ataupun dia datang was-was dalam solat, ataupun dia lupa bilangan, buat benda yang sia-sia dalam solat dan sebagainya. Antara perkara-perkara licik yang syaitan ganggu anak Adam dalam solat mereka. Maka sebab itulah ada ulama menyarankan sebelum kita solat, kita untuk berta'awuz dahulu, iaitu a'udzubillah, paling kurang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada gangguan syaitan dalam solat. Sebab apa? Solat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang utama. Jadi kalau hilang dia punya, kalau syaitan ganggu dalam solat kita, kualiti solat itu berkurangan. Sebab apa? Sebab kita lalai. Maka hendaklah kita pelihara diri kita daripada gangguan tersebut. Mintalah kita perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada gangguan dan bisikan syaitan. Sampai itu saja yang saya boleh dapat sampaikan berkenaan dengan hadis yang saya bacakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada gangguan-gangguan syaitan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita dan sebagainya. Dan semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.